Melatih kuntum si anak dara, duduk di bawah sang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Assalamualaikum pembuka kata. Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Pada hari ini, saya daripada kumpulan Al-Khawarizmi serta mewakili kumpulan saya ingin menceritakan iaitu kimia bab 8 bahan buatan dalam industri. Tahukah kalian semua, ada 4 subtopik yang perlu kita tahu dalam bab ini, iaitu antaranya seramik, alloy, kaca dan juga bahan komposit. So, saya berkesempatan pada hari ini untuk menceritakan berkenaan dengan jenis komposisi, sifat dan fungsi bagi kaca dan seramik. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teroka. Okey kawan-kawan, mari kita lihat berkenaan dengan kaca. Komponen utama dalam kaca ialah silika atau silikon dioksida dengan formula kimianya iaitu SiO2 yang diperoleh daripada pasir. Terdapat 9 sifat umum bagi kaca. Yang pertama, kaca merupakan lutsina, iaitu kaca membenarkan keseluruhan cahaya menembusinya ataupun melaluinya. Yang kedua, kaca bersifat kalis air. Yang ketiga, kaca merupakan penebat haba. Yang keempat, kaca merupakan penebat elektrik. Seterusnya, kaca bersifat keras tetapi rapuh, tidak poros, mudah dicuci, tahan mampatan dan tekanan, serta lengai secara kimia. Baiklah, jom kita lihat komposisi, sifat dan kegunaan jenis kaca. Terdapat 4 jenis kaca yang perlu kita tahu dan perlu kita ingat. Antaranya, kaca silika telako. Kaca silika telako ni terdiri pada hanya satu komposisi, iaitu silikon dioksida. Sifat bagi kaca silika telako iaitu yang pertama, kaca silika telako ni iaitu lutsina, merupakan lutsina. Seterusnya, takat lebur yang sangat tinggi, merupakan penebat haba yang baik, perkali pengembangan haba yang rendah, yang rendah, tahan keakisan bahan kimia. Jadi, apakah kegunaan kaca silika telako ini? Kaca silika telako ini digunakan untuk menghasilkan tiub kaca, turus ultra ungu, kanta teleskop dan cermin. Okey, faham? Baiklah, kita lihat pada kaca soda kapur pula. Kaca soda kapur ni terdiri daripada 3 komposisi, iaitu silikon dioksida, natrium karbonat dan kalsium karbonat. Sifat bagi kaca soda kapur iaitu lutsina, mempunyai takat lebur yang rendah, mudah pecah, tidak tahan haba dan perkali pengembangan haba yang tinggi serta tahan keakisan bahan kimia. Kegunaan kaca soda kapur digunakan untuk menghasilkan kaca tingkap, botol kaca, pinggan, mangkuk dan mentol lampu. Seterusnya, kaca plumbum. Kaca plumbum terdiri daripada 3 komposisi juga, iaitu silikon dioksida, natrium oksida serta plumbum 2 oksida. Sifat bagi kaca plumbum, yang pertama, kaca plumbum ni mempunyai ketumpatan yang tinggi. Yang kedua, kaca plumbum ni kelihatan berkilat dan kaca plumbum mempunyai indeks biasan yang tinggi. Kegunaan kaca plumbum digunakan untuk menghasilkan barang hiasan, perisai sinaran, prisma dan kanta. Dan akhir sekali, jenis kaca bagi yang terakhir iaitu kaca borosilikat. Kaca borosilikat ni terdiri daripada 4 komposisi, iaitu silikon dioksida, boron dioksida, natrium oksida dan aluminium oksida. Sifat kaca borosilikat iaitu lutsina kepada cahaya,
borosilikat ni merupakan sinar kepada cahaya, mempunyai takat lebur yang tinggi dan merupakan penebat haba yang baik, serta mempunyai perkali perkembangan haba yang rendah iaitu tahan haba dan tidak mudah pecah, dan kaca borosilikat ni tahan kakisan bahan kimia. Apakah kegunaan kaca borosilikat ini? Kaca borosilikat digunakan untuk menghasilkan radas makmal seperti kelalangkun, tabung uji, tabung didih, bika dan lain-lain lagi. Okey kawan-kawan, mari kita lihat pula berkenaan dengan seramik. Apa itu seramik? Seramik ni ialah bahan pepejal organik yang bersifat bukan logam. Bagaimanakah seramik ini terbentuk? Seramik ia terbentuk daripada sebatian logam atau separa logam yang dibentuk dan dikeraskan dengan pemanasan pada suhu yang tinggi. Jadi, saya tanya, ada berapakah sifat-sifat bagi seramik? Okey, di slide saya ni ada 8 sifat-sifat umum bagi seramik. Yang pertama, seramik ni iaitu keras dan kuat. Seterusnya, merupakan penebat haba yang baik, penebat elektrik yang baik, mudah pecah apabila jatuh, tahan mampatan dan tekanan yang tinggi, kadis haba tinggi, tahan bahan kimia dan mempunyai takat lebur yang tinggi. Okey, mari kita teruskan dengan pengelasan seramik. Saya akan menceritakan 5 jenis saja seramik, tapi sebenarnya ada banyak lagi. Yang pertama, seramik kaolin yang merupakan seramik termaju tradisional. Sifatnya ialah merupakan penebat haba yang baik, tidak bertindak balas terhadap bahan kimia, mempunyai takat lebur yang tinggi dan tidak mudah berkarat. Kegunaan kaolin digunakan dalam pembuatan batu bata, tembikar dan pinggang mangkuk serta digunakan dalam pembuatan tabung sayung. Yang kedua, silikon nitrida. Silikon nitrida merupakan seramik termaju dan sifatnya itu merupakan penebat elektrik yang baik, mempunyai takat lebur yang tinggi, rintangan haba yang tinggi, mudah dijaga dan rintangan hakisan dan kakisan yang tinggi. Saya ulang, rintangan hakisan dan kakisan yang tinggi. Dan kegunaan silikon nitrida itu digunakan sebagai sebut pengakis dalam industri automotif dan digunakan untuk membuat bearing dan alat peleburan tulang belakang. Okey, seterusnya batu-batu silika yang merupakan seramik tradisional. Sifatnya ia merupakan lengan secara kimia, tidak berkarat, tahan lama, keras, penebat haba yang baik. Kegunaan batu-batu silika digunakan untuk membuat barang perhiasan antaranya cincin. Terusnya, alumina ataupun dipanggil aluminium oksida merupakan seramik termaju. Sifatnya itu tidak larut dalam air, pepejal berwarna putih, mempunyai indeks biasa yang tinggi, takat lebur dan takat didih yang tinggi serta penebat haba yang baik dan digunakan dalam pembuatan tulang lutut dan digunakan dalam industri pengolahan logam. Manakala titanium karbida merupakan seramik termaju. Sifatnya iaitu tahan haba, mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi, tahan mampatan dan tegangan serta tahan terhadap rintangan bahan kimia dan digunakan untuk menghasilkan alat memotong logam, lapisan relau, enjin jet, elektrod timpalan yang tidak boleh digunakan dan unsur peralatan yang bertujuan untuk mengepam bahan agresif. I pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life with every breath. Kita telah sampai ke pengakhirannya. Saya berharap semoga video ini dapat memberikan pemahaman kepada kalian untuk memahami berkenaan dengan kaca dan seramik, dan saya mohon ampun sekiranya video saya ini tidak mencapai standard ataupun
tahap yang memuaskan dan saya harap saya akan dapat perbaiki lagi. Sekian, terima kasih. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody